Hai, salam sejahtera anak-anak murid sekalian. Perbincangan kita pada hari ini adalah unit 5, adab dijaga, persahabatan terbelah. Pada akhir pembelajaran, cikgu berharap semua pelajar dapat menyenaraikan dengan contoh 3 perlakuan yang beradab dalam persahabatan. Nombor 2, menjelaskan 3 kepentingan adab dalam persahabatan. Yang ketiga, membezakan 2 contoh perlakuan yang beradab dan tidak beradab dalam persahabatan. Dan objektif kita yang keempat, menyenaraikan 3 batasan adab persahabatan. Setiap orang yang hidup di dunia ini memerlukan teman, di mana kita suka berkongsi segala kegembiraan kita, kesedihan kita dan kesusahan kita bersama-sama dengan teman. Sebenarnya, teman boleh dibahagi kepada 3 kategori. Kita lihat jenis yang pertama, iaitu sahabat. Sahabat ialah teman di mana dia sentiasa berada di sisi kita, tak kiralah pada saat kegembiraan, saat kesedihan ataupun kesusahan. Dia boleh berkongsi segala kegembiraan kita dan kesusahan kita. Sahabat itu, dia merupakan seseorang yang ada hubungan yang rapat dengan kita, namun dia tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan kita. Jenis teman yang kedua pula adalah rakan. Rakan ialah orang yang mempunyai minat, matlamat dan kerjaya yang sama dengan kita. Contohnya, kita mempunyai ramai rakan di sekolah di mana kita sama-sama menjadi ahli kepada kelab badminton, kelab catur dan sebagainya. Jenis teman yang ketiga adalah kenalan. Kenalan ialah orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Namun, kita tidak boleh mengesahkan identiti dan kewujudan mereka. Contohnya, setiap hujung minggu, mungkin kamu suka pergi bermain bola sepak di padang perumahan kamu. Terdapat ramai teman di sana yang bermain bola sepak bersama-sama dengan kamu. Namun, kamu tak tahu, mungkin kamu tak tahu nama mereka, kamu tak tahu nombor telefon mereka, ataupun kamu tak tahu mereka tu dari sekolah mana. Terdapat beberapa perkara yang patut kita utamakan semasa kita berkawan. Di sini, cikgu ingin berkongsi dengan kamu semua 5 contoh adab dalam persahabatan. Seseorang sahabat yang adab adalah seseorang yang menjaga keaiban sahabat. Keaiban di sini maksudnya kekurangan ataupun kemaluan seseorang. Contohnya, mungkin ada di antara kamu yang mempunyai sahabat yang lemah dalam bahasa Melayu ataupun kurang mahir dalam mata pelajaran matematik. Kalau kawan kamu berkongsi rahsia dengan kamu, contohnya kawan kamu mendapat markah yang agak rendah ataupun gagal dalam sesetengah mata pelajaran dalam peperiksaan, janganlah bocorkan rahsia kawan kamu. Seseorang yang ada dalam persahabatan merupakan seseorang yang sering menghormati sahabat. Janganlah ejek sahabat kita dengan bahasa-bahasa kasar, kata-kata yang kesat. Seseorang yang beradab dalam persahabatan juga merupakan seorang yang ikhlas dalam hubungan persahabatan. Dia sentiasa memberi bantuan, contohnya memberi tunjuk ajar dalam pelajaran kepada sahabat-sahabat yang kurang mahir ataupun kurang memahami pengajaran cikgu. Kita juga patutlah bertoleransi semasa berhubungan ataupun berkawan. Janganlah meninggikan suara ataupun menengking terhadap kawan kita semasa bercakap. Gunalah bahasa yang berbudi, bersopan dengan kawan-kawan kita. Contoh adab yang terakhir ialah
sentiasa memberi sokongan kepada sahabat kita. Contohnya, kalau ada kawan kita yang ponteng sekolah ataupun menceburi kegiatan-kegiatan yang tidak ataupun salah dari segi peraturan sekolah, kita patutlah menasihat ataupun memberi teguran kepada kawan kita supaya kawan kita boleh balik ke pangkal jalan demi kebaikan mereka. Beradab dalam persahabatan mampu mewujudkan perasaan kasih sayang, saling menghormati dan saling mempercayai antara sahabat. Sekarang, cikgu akan berkongsi dengan kamu semua 5 kepentingan adab dalam persahabatan. Kepentingan yang pertama, kita sentiasa menjaga rahsia dan keaiban sahabat. Kita tidak pernah sekali membocorkan rahsia sahabat kita. Maka sahabat kita sentiasa menaruh kepercayaan dan keyakinan yang sepenuh terhadap kita. Kepentingan yang kedua, kita bercakap dengan sopan dan berhema dengan sahabat. Maka ini menunjukkan kita sentiasa menjaga hati dan perasaan sahabat. Kepentingan yang ketiga, perlakuan yang beradab dalam persahabatan mampu mewujudkan hubungan persahabatan yang berkekalan dan menjalin hubungan yang erat. Contohnya, kita sentiasa mengambil berat terhadap sahabat kita dengan menziarahi sahabat kita yang sakit. Sahabat yang beradab tidak akan melakukan sesuatu yang boleh melukakan hati sahabat. Kita lihat, keadaan ini akan mengelakkan perselisihan faham dan pertelingkahan. Kepentingan adab dalam persahabatan yang terakhir ialah meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab kepada sahabat. Ini adalah kerana seseorang sahabat yang beradab, dia akan sentiasa menjaga batasan persahabatan. Okey, kita akan bincangkan apa itu batasan persahabatan. Sahabat yang sejati sanggup untuk menerima keluhan dan pandangan. Kita juga sentiasa sedia untuk menghulurkan bantuan dengan memberi teguran ataupun nasihat. Namun, terdapat beberapa batasan di mana kita kena jaga supaya tidak menyakiti perasaan kawan kita. Kita lihat batasan yang pertama. Tidak mencampuri urusan peribadi sahabat. Kadang-kala sahabat kita mempunyai sesetengah urusan, contohnya urusan keluarga yang memang susah ataupun tidak sudi untuk berkongsi dengan kita. Batasan yang kedua, janganlah kita berprasangka buruk dan mencurigai sahabat kita. Contohnya, jika kawan kita tidak memberi jawapan kepada kita semasa peperiksaan, janganlah kita berprasangka buruk terhadap kawan kita. Tindakan kawan kita itu adalah tindakan yang betul di mana tujuannya untuk mengelakkan kita kena tangkap kerana kesalahan meniru. Batasan yang ketiga pula, kita janganlah melakukan tindakan yang boleh menyakiti hati sahabat kita. Batasan yang seterusnya ialah sentiasa menjaga batasan pergaulan dan perbezaan sahabat lelaki dan perempuan. Janganlah kita sesekali menjalin perhubungan yang terlalu rapat dengan sahabat kita yang berlainan jantina. Batasan yang seterusnya, janganlah kita menggunakan barang sahabat kita tanpa kebenaran. Contoh, mengambil makanan kawan kita ataupun air minuman kita dengan sesuka hati. Batasan yang seterusnya ialah tidak menghina kekurangan sahabat. Setiap manusia mempunyai kekurangan. Sebagai seorang sahabat yang sejati, patutlah kita sedia membantu,
supaya mengatasi kekurangan sahabat kita. Akhir sekali, cikgu ingin berkongsi dengan kamu semua 4 perlakuan tidak beradab di mana patut kita elakkan semasa berkawan. Janganlah kita mengkhianati sahabat kita dengan membocorkan rahsia sahabat mereka. Kita patutlah menepati janji dan jangan memungkiri janji. Janganlah menyebarkan keburukan sahabat sehingga keburukan sahabat kita diketahui oleh orang ramai. Dan janganlah menghina sahabat kita dengan bahasa-bahasa yang kesat dan tidak bersopan. Keempat-empat perlakuan yang tidak beradab ini akan menyakiti perasaan dan hati sahabat kita sehingga merosakkan hubungan persahabatan kita. Untuk menguji tahap pemahaman kamu tentang bab 5 ini, cikgu telah sediakan latihan uji diri. Perhatikan dialog di antara 3 orang sahabat dalam gambar ini, kemudian jawab soalan 1 hingga soalan 4. Untuk tugasan minggu ini, kamu dikehendaki salin slide mengikut arahan ke dalam buku sebagai nota. Bagi latihan uji diri pula, kamu dikehendaki salin semua 4 soalan dalam latihan uji diri ke dalam buku latihan. Jawab semua soalan 1 hingga soalan 4. Tangkap gambar latihan yang telah dijawab dan hantar gambar ke Google Form mengikut link ini. Selamat menjalankan tugasan ya.